Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla 'alaihi fi kulli zaman wa makan wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam Jumaat ini di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura. Alhamdulillah, seperti biasa, pengajian kita malam ini merupakan pengajian kitab Al-Hikam yang kita adakan lepas salat fardu Isyak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita beristighfar, mohon ampun daripada Allah Ta'ala dan mengulangi kalimat tauhid kita kepada Allah dan mengingati akan nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabul abrar ajma'in wa ila hadratis sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa amadanallahu bi imdadih wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatul qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyidina Rabitana Sinam fi Sinam Abdul Qadir Mansur lil Qadir Jalal Baghdadi sya'ilillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بقلبي الله فنصره معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 لا إله إلا الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. مدد يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. السلام عليك يا سلطان أولياء. السلام عليك يا سلطان العارفين.
Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Imam Ibnu Athaillah Skandari. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Arif Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad ya Sidi Syekh Imam Ibnu Athaillah Skandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah menemukan kita pada malam ini. Pengajian kita Al-Hikam yang di mana kita semua dah mengetahui. Pengajian kita Al-Hikam yang kita adakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mereka yang ada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semua apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, nasihat alafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, kepada mereka yang sudah ada kitab hikam, bolehlah mereka buka kitab hikam. Kitab hikam yang kita ada sekarang ni muka surat 101. Tapi kalau mereka yang ada cetakan yang lain mungkin tak sampai muka surat 101. Tetapi mereka lihat kepada bawah tajuknya iaitu Kalam Hikmah yang ke-76. Kalam Hikmah 76. Tetapi selepas 2 line muka surat ya. Itu di muka surat 101 yang penghabisan bawah ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang lepas kita telah membicarakan daripada bagaimana pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Pesanan Allah Taala pada Nabi Daud itu apa? Allah Taala memberitahu pada Nabi Daud, nafsu syahwat yang Allah letakkan dalam insan itu adalah kepada orang-orang yang lemah. Ke orang yang lemah apa? Lemah iman ya. Jadi orang lemah iman mereka tu dengan nafsu syahwat tu dapat memenuhi keinginan mereka. Tetapi bagi orang yang kuat iman, orang yang telah Allah Ta'ala jadikan sebagai kekasih Allah, maka Allah Ta'ala tidak reda bahawa hati hamba yang dia kasih itu ada sesuatu yang selain daripada Allah. Iaitu jangan ada cinta yang lain daripada Allah. Cinta hanya pada Allah itulah yang terutama dan yang pertama sekali. Itulah yang dimaksudkan daripada kalam pelajaran kita yang lepas. Jadi seseorang yang nak mendekatkan diri pada Allah tak dapat tidak mesti melawan nafsunya. Begitulah Nabi SAW apabila pulang daripada satu peperangan yang besar, Nabi pun mengatakan kita ni baru pulang daripada perang yang kecil menghadapi perang yang besar. Jawab sahabat, apa lagi perang yang lebih besar? Nabi jawab, jihadun nafs, iaitu lawan nafsu. Memanglah nafsu ni tak akan habis ya sampai kita bila-bila pun ada saja keinginan dia. Tetapi bagi orang yang beriman, dia akan mengikutkan perintah Allah, nafsu itu kedua. Tetapi kalau sekira orang yang bertakwa, yang wali Allah, kekasih Allah, nafsu itu sudah tak dilayani kerana hati dia hanya penuh cinta pada Allah SWT. Bukan tak dilayani itu maksudnya tidak langsung melayani isteri, anak, tidak. Tetapi itu semua perkara yang kecil kerana yang terutama, yang besar sekali ialah untuk mendekatkan diri dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Itu para wali-wali Allah. Ya kita, ialah mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kita pintu ma'rifat dan jadikan hati kita hati yang kekasih Allah dan cinta kepada Allah dengan sepenuhnya dan terlepas daripada genggaman nafsu yang jahat. Semoga kita semua menjadi hamba yang diridhai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kita mintalah pada Allah Ta'ala ya. Dan nafsu ni dia tak akan tinggalkan walaupun seorang Nabi pun ada juga nafsunya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal amartum bisu.
Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengatakan, aku tak percaya sama sekali dengan nafsu kerana nafsu itu sangat menyuruh pada kejahatan. Itulah dia yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam sewaktu dia digoda oleh mak angkatnya dalam istana, seperti mana yang kita telah dengarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi dalam perbincangan tentang seseorang jalan nak menuju kepada Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala beri, dan jangan kita nak menuntut-nuntut kepada Allah Ta'ala apa yang kita tak dapat. Ini aku tak dapat ni, aku minta ni tak dapat lagi. Jangan. Kenapa? Sebab kita ni hamba, dia Tuhan. Kita ni hamba ni apa yang diberi oleh Tuhan dia, itu kita terima. Tak ada nak dipersoalkan kepada Tuannya. Itulah sebabnya orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi orang yang tak bersyukur pada Allah, Allah akan diingatkan bahawa azab Allah sangat pedih. Dan azab Allah ni kalau sekiranya orang yang awam nampak azab tu seperti turun COVID ni, seperti turun musibah, balak bencana penyakit. Tapi kalau untuk orang-orang yang makrifat, yang dekat pada Allah, setidak-tidaknya iaitu dia dicabut azabnya, ialah dicabut dari hatinya kemanisan dalam beribadat pada Allah. Itu yang paling, itu dahsyat pada orang yang makrifat, itu dah dahsyat tu. Kerana dia ibadat tak dapat rasakan kemanisan kelazatan dalam ibadat. Manakala orang yang awam, ibadat, aku semayang, tak ada apa pun. Tapi bila turun sakit, bila turun patah kaki, bila turun, itu baru nampak azab. Bagi kita orang yang makrifat atau jalan menuju pada Allah, tidak, itu bukan sebenarnya azab. Itu masih lagi kecil. Yang azab sebenarnya bila ditarik, diangkat daripada hati kita, perasaan kita punya kemanisan, kelazatan dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Allah Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah dalam pelajaran kita yang lepas. Dan pada pelajaran kita pada malam ini pula menyambung kita di dalam kitab kita muka surat 101. Seperti yang dah disebutkan tadi. Iaitu berkata Tuhan pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya, dan semoga Allah SWT meningkatkan darjatnya, dan juga kepada tuan penterjemah kitab ini Ustaz Salim Bahrasi, semoga Allah SWT juga tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga diberkatkan ilmunya kepada kita dan dapat kita faham dan dapat kita sampaikan dan dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan insyaAllah. Jadi kita fatihahkan kepada Tuan pengarang kita dan juga Tuan penterjemah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuan penterjemah kita. Jadi teks ini ataupun isi kandungan yang kita sedang baca ini adalah merupakan isi kandungan yang diisikan oleh Tuan penterjemah kita. Tuan pengarang kita yang disebutkan dalam bahasa Arab dengan terjemahan dia. Tapi huraiannya disampaikan oleh Tuan penterjemah kita iaitu Salim Bahrasi, yang mana beliau juga mengambil berkitab-kitab yang mensyarahkan kitab hikam dalam bahasa Arab dan beliau terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jazahullah anna khair jazab. Semoga Allah membalasi beliau sebaik-baik balasan bagi pihak kita. Jadi apa yang disebutkan dalam sambungan kita di muka surat 103, maka Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala berkata, seorang tidak akan mencapai darjat orang salihin sehingga melalui 6 rintangan. 6 rintangan tu apa makna rintangan? Maknanya ujian-ujian Allah dalam masa hidup ni dan juga kesusahan, kepahitan dalam masa hidup ni. Seorang nak menjadi orang yang salihin. Salihin tu orang yang taat, yang kasih dan cinta pada Allah dan cinta pada Rasul, pasti dia akan menghadapi 6 rintangan ini. Kenapa Ustaz ni kita nak jadi kekasih Allah ni macam-macam ujian? Yalah macam kita juga sekolah. Kalau kita nak dapat grade 1, kita nak dapat honors, nak dapat pujian, mestilah kita bangun malam, baca buku, menulis, buat research. Penat kan? Letih kan? Orang yang tak kisah nak dapatkan kelulusan tinggi, tak apalah, tak dapat kelulusan pun tak apa. Bagi dia relax, tidur, melepak-lepak. Itu dunia macam tu juga. Untuk menjadi dapat orang kata dekat dengan Allah Ta'ala dan menjadi hamba yang Allah ridhai, mestilah kita menghadapi ujian-ujian Allah.
Sebab tu seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk, aku sayang pada kau. Aku cinta padamu." Nabi tolehkan kepalanya, tak mau tengok dia. Dia pusing lagi, "Ya Rasulullah, aku cinta padamu." Nabi tolehkan lagi. Kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, aku cinta padamu." Nabi pun berkata, "Sediakanlah dirimu untuk dicubai, diuji." Oh, begitulah dia tuan-tuan. Semua orang yang beriman, yang beramal, yang nak diangkatkan darjahnya pasti diuji. Macam budak-budak periksa sekolah, daripada primary 1 periksa lulus masuk primary 2, lulus masuk primary 3. Begitulah meningkat tu dengan setelah diuji dia, dibuat peperiksaan dia. Begitulah juga iman kita juga menghadapi ujian Allah SWT. Lebih-lebih lagi orang yang nak sampai pada darjat iaitu maqam yang dinamakan kekasih Allah. Oh, Ustaz, kalau gitu kita tak mau jadi kekasih Allah. Kalau mau tak mau jadi kekasih Allah, jadi kamu kekasih setan. Sebab dia tak ada yang ketiga. Imma jadi kekasih Allah atau imma jadi kekasih setan. Kita semua kena usaha untuk menjadi kekasih Allah. Kerana apa? Kerana orang beriman memang kasih pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman tu sangat kasih kepada Allah. Jadi kita akan diuji dengan beberapa rintangan-rintangan. Di sini disebutkan Ibrahim bin Adham ni siapa dia? Ibrahim bin Adham ni dia adalah seorang sultan dalam sebuah negara di dalam negeri sebahagian kita kata negeri Asia Tengah ya. Dalam kawasan Uzbekistan, Turkistan itu dalam situ ada wilayah dan dia menjadi seorang sultan. Tetapi beliau ni alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah, berguru kepada seorang wali Allah dan sampailah dia pun menjadi Allah. Dia tinggalkan kerajaan dia, tinggalkan istana dia, tinggalkan pangkat nama semua tak ada. Dia duduklah di kota Mekah sebagai seorang hamba yang soleh, yang taat pada Allah Ta'ala. Jadi dia memberitahu kepada kita apa pengalamannya. Pengalaman dia inilah yang sedang kita baca, iaitu seseorang yang nak menjadi pangkat darjat orang yang solehin, dia pasti sekali akan menghadapi 6 ujian. Ini 6 ujian ni adalah yang paling kecil lah kita kata. Ada lagi banyak lagi, besar-besar lagi. Ya, dan apa tu 6 ujian tu? Inilah yang diterangkan di sini. Pertama sekali ialah menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Menutup pintu kemuliaan. Makna orang tak pandang kau mulia, orang pandang kau hina, orang pandang kau lekeh, orang pandang kau rendah. Ini sudah berlaku pada diri Nabi SAW. Tengok Nabi kita SAW, apa orang kata? Tukang sihir. Ini Muhammad ni dah gila. Muhammad ni pemecah umat. Muhammad dah tak betul. Macam-macam lah. Pokoknya kehinaan tu dilemparkan pada Nabi SAW. Kalau itu Nabi, kita ni siapalah? Kita beramal, kita beribadat, kita taat pada Allah. Kita nak menegakkan yang benar. Orang kata ini melampau-lampau, ini ekstrim. Ini sudah orang konservatif, sudah lapuk, dah lama. Ini dah tak boleh pakai zaman sekarang. Kita maju zaman moden, zaman maju. Pokoknya begitulah. Orang yang nak jalan pada Allah, dia berpegang teguh pada agama Allah. Mesti itu wajib. Apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktu bihima kitabullah was sunnatur rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang pada 2 perkara itu. Apa dia? Kitabullah, iaitu Al-Quran, was sunnatur rasulillah, sunnah Nabi. Kita ikut pada apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Nabi SAW sampaikan, apa yang diterangkan oleh ulama-ulama kita. Jadi itu kita pegang. Jadi ini Nabi kata, kalau kamu pegang 2 ni, kamu tidak akan sesat selamanya. Tapi memang Nabi pun dah sebutkan, sayati zamanun, akan datang satu masa, iaitu orang yang berpegang pada agama, seperti orang yang berpegang pada bara api. Bara api, panas. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu keadaan hari ini, zaman sekarang kita dah macam tu. Orang yang pegang betul pada agama, akan rasa berat. Dan kemudian mereka dikata, mereka dihina, mereka ditohmahkan. Apa nak buat, itu dah keadaannya. Itu ujian yang akan dihadapi oleh orang yang Allah nak angkat darjatnya. Dan yang keduanya seperti mana disebut di sini, menutup pintu nikmat, membuka pintu kesukaran. Menutup pintu nikmat daripada segi kita senang, dapat pujian orang, kita tak ada masalah. Daripada kesenangan, kenikmatan itu, kita dapat kesusahan pula. Umpamanya kalau sekiranya kita nak bekerja, kalau ada yang pakai tutup aurat, dia ni nak sembahyang Jumaat, susah, tak boleh kerja. Susah kita nak kerja.
Kita kerja pun dapat gaji kecil, baru dapat sembahyang Jumaat, baru dapat pakaian tutup aurat sebagainya. Memang itulah ujian dalam hidup kita. Nak pegang pada agama Allah, kita akan dapat kesusahan dalam hidup dunia. Tapi itu sudah tidak menjadi masalah. Kenapa? Sebab kita, goal kita, matlamat kita ialah Allah. Bukan dunia. Dunia ini tempat kita lalu lintas saja. Bukan hari ini, bukan besok. Bila-bila masa Allah nak ambil kita, Allah ambil. Tinggal semua nama, pangkat, darjah semua tinggal. Tapi itulah dia. Dalam orang yang jalan menuju pada Allah Ta'ala ni, dia pasti sekali mendapat kesukaran, kesusahan, kesempitan dan kenikmatan tu sudah. Habis Ustaz, dia ahli ibadat, dia wali, dia ni kata ulama, tapi dia senang. Itu nikmat yang Allah beri pada orang-orang yang Allah kasih tu. Tak semua orang, tetapi daripada segi average ataupun daripada segi sunnatullah ataupun kita kata sistem Allah, maka orang yang jalan menuju Allah pasti dia akan mendapatkan ataupun kesukaran hidup. Ini sudah dilalui oleh Nabi kita dan dilalui oleh para ulama-ulama kita pun macam tu juga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala apa kurang? Hidupnya miskin, maknya janda. Dan kemudian nak tulis pun tak ada kertas nak tulis. Macam sampai tulis kat tulang-tulang, sampai tulis kat pelepah-pelepah kroma. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sakit pula. Tapi tengok sampai hari ni, nama dia Allah Ta'ala semerbakkan. Seluruh dunia menyebut nama Al-Imam Syafi'i, Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati rohnya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dalam hidup dunia ini, andai katalah, kita sekarang menghadapi ujian. Ujian susah lah Ustaz, saya ni masalah. Tak apalah, susah tu itu tandanya Allah nak angkatkan darjat kita. Tandanya tu Allah sayang pada kita. Kalau Allah tak sayang pada kita, Allah biarkan kita dengan nikmat sampai kita lalai dan kita mati dalam maksiat pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesukaran tu merupakan pakaian orang yang jalan menuju kepada Allah. Pakaian orang salihin. Dan itulah juga pakaian Nabi kita SAW. Nabi kita dah sebut asyaddun nasu bala'an al-anbiya thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Orang yang paling sekali banyak menerima ujian ialah para nabi. Dan para nabi itu yang paling banyak sekali Nabi kita SAW. Kemudian allazina yalunahum, kemudian orang yang berikutnya imannya, iaitu orang yang tinggi imannya. Ya, dan kemudian yang berikut lagi orang yang tinggi iman. Jadi makna lagi tinggi iman kamu, lagi banyaklah ujian dia. Bukan makna lagi senang-senang nak duduk, tak ada. Lagi banyak kita punya keimanan kita, takwa kita pada Allah, lagi dekat kita pada Allah, lagi banyaklah ujian kita. Jadi sekarang ni kita diuji oleh Allah dengan COVID. Nah, sekarang bila kita diuji oleh Allah dengan COVID, ada orang senang-senang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi ada orang ujiannya berat. Kena buang kerja, kena potong gaji, nafkah anak isteri pun susah, nak makan pun susah. Memang itu ujian, tak dapat kita nafikan. Tapi itulah juga petanda bahawa Allah Ta'ala meningkatkan darjatnya. Jadi dengan itu kita banyak sabar. Sabarlah. Kalau sekiranya kita nak mati pun matilah, tak apa. Kalau kita hidup pun hidup dengan taat pada Allah Ta'ala. Dan begitulah sambungan lagi kata Tuan Pengarang kita rahimahullah Ta'ala. Yang ketiga, menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan. Menutup pintu istirahat. Jadi Ustaz, kita tak boleh rehat-rehat ke? Ya, bukan tak boleh rehat sama sekali. Tapi itulah dalam hidup kita ni, dalam menghadapi ujian, kita akan penat, kita akan letih. Dengan kerenah manusia, dengan kerenah orang tohmah kita, orang fitnahkan kita, kita akan nampak ujiannya. Tak ada kita katakan nak senang-senang, happy-happy. Yelah, ada sikit-sikit, tapi itu bukanlah sepenuhnya dalam hidup kita. Tapi hidup kita penuh dengan perjuangan. Perjuangan ini macam-macam. Perjuangan lawan nafsu itu pun perjuangan juga. Nafsu nak ajak buat dosa, buat maksiat. Allah lawan terus. Dan perjuangan juga dalam menghadapi kesukaran hidup, kesusahan hidup. Banyak sabar dia, banyak dia serah diri kepada Allah dan memohon harapan kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah dia, maknanya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ujian kepada dia. Tak ada rehat bagi dia. Dan masa yang dia ada tu dipenuhkan dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.
Ya itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang jalan menuju pada Allah. Jadi kita ni pun jangan jadikan habis masa kita dengan televisyen, dengan apa, kita punya laptop kita, dengan kita punya handphone kita. Jangan. Kita gunakan masanya terluang itu untuk kita banyakkan zikir pada Allah. Ya, untuk ustaz kita nak rehat-rehat juga. Yalah rehat. Tapi rehatnya sebenarnya bukan kat dunia. Rehat sebenarnya dalam kubur. Itulah rehat orang yang beriman. Kat dunia ini tempat beramal. Dalam kubur tu nanti rehat. Itu kalau betul-betul kubur tu menjadi taman syurga. Kalau kubur tu sebaliknya, na'udzubillah min zalik, ya. Bukannya nak rehat, nak kena pelangkung, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dalam kubur kami, ya Allah. Rahmatkanlah kami dalam kubur kami, jadikanlah kubur kami satu taman-taman syurga. Janganlah kau azab kami dalam kubur kami, ya Rahim, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah Ta'ala. Ya, begitulah dia kata tuan pengarang kita lagi daripada kata Syekh Ibrahim bin Adham. Yang keempat, menutup pintu tidur, membuka pintu jaga. Jadi orang yang beramal ni, yang nak dekatkan diri kepada Allah, dia ni bukan kata kaki tidur, kurang tidur. Kurang tidur tu kenapa? Kerana mengisikan masa malam tu dengan beribadat, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan menangis kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu orang-orang yang salihin. Tatajafa junubuhum, renggang belakang mereka, renggang badan mereka dari tempat tidur mereka. Kenapa? Mereka bermohon pada Allah dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan kegemaran kepada Allah Ta'ala. Itulah sifat orang-orang yang solehin. Sebab tu Nabi SAW mengatakan bahawa solat malam ni, solat tahajud ni adalah merupakan ma'dabus solehin. Ma'dabus solehin itu hidangan orang-orang yang solehin. Orang-orang solehin kalau terlepas main tahajud, Allah rasanya amat sedih, macam rugi di satu dunia. Kenapa? Kerana ibadat malam tu merupakan satu kemanisan, lazat dia. Dia nak bermunajat, nak berbicara, nak buat pengaduan kepada Rabbul Alamin. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Jadi kita ni yang dalam menuju pada Allah, janganlah terlalu banyak tidur malam. Malam ni kita awal tidur, jangan tidur lama sangat. Jangan pukul 1 pagi tidur 2. Macam mana nak bangun tahajud? Terkejut aja lah kau ni. Tapi paling lewat kita bangun tidur pukul 11, 11.30, pukul 12, paling lambat pukul 12. Jadi boleh kita bangun pukul 3, 3.30, pukul 4. Jadi dapat kita bertahajud, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat taubat, dan menangis pada Allah, mohon ampun pada Allah. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, amalan orang-orang yang salihin, ya. Kurang rehatnya waktu malam. Siang hari ada rehat sikit, tapi ada pula baca Quran, ada pula menolong orang. Allahu Akbar. Semoga Allah SWT bukakan pintu taufik dan hidayahnya kepada kita supaya dapat kita beramal dengan ikhlas dan mencari keridhaannya dan menjadikan kita daripada kekasih-kekasihnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maka berkata lagi tuan pengarang kita, yang kelima, menutup pintu kekayaan, membuka pintu kemiskinan. Inilah dia. Iaitu bila kita ni nak beramal, nak beribadat, nak buat cara yang perintah Allah Ta'ala, kadang susah nak dapat kerja. Kita ada qualification tapi kerja yang gaji besar ni, mereka letak macam-macam syarat. Susah nak semayang ustaz, susah nak salat Jumaat, susah. Memang itu dah adat dunia dia. Habis ustaz macam mana? Kita cari kerja yang membolehkan kita ibadat. Sebab yang pertama kita dijadikan Allah di dunia bukan untuk jadi hamba kerja tapi untuk jadi hamba Allah. Jadi kita tunaikan perintah Allah Ta'ala. Solat kita jaga, kalau orang lelaki boleh solat Jumaat, ya. Solat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itu kalau dapat dilakukan, kerja, yelah kalau ada rezeki nasib baik kita dapat lebih-lebih lah. Kalau susah dapat rezeki sikit tak apalah. Yang penting aku dapat ibadat. Tapi begitulah di akhir zaman ni, yang mana nak buat amal ibadat yang taat akan menjadi susah, dan yang mana nak senang nak hidup dunia ni tak ikut perintah Tuhan menjadi senang. Memang itu pun Nabi dah sebutkan di akhir zaman ni, maka nanti bila keluar Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, siapa yang masuk syurga Dajjal, masuk neraka Allah. Nah, siapa yang masuk neraka Dajjal, dia masuk syurga Allah. Macam mana tu Ustaz? Sebab bila dia masuk neraka syurga Dajjal mengaku Dajjal Tuhan, senang ajalah ikutlah hawa nafsu kau.
nak kerja semayang, tak tutup aurat, tak ada masalah pun. Haram, halal, tak ada masalah. Senang dia. Macam dia dalam syurga. Tapi ingat, masuk nanti neraka Allah. Na'udzubillah. Begitu pula kalau orang yang solehin, yang taat pada Allah. Ini tak boleh lah. Ini haram lah. Ini tak boleh semayang, susah lah. Jadi susah kan? Nak dapat kerja pun, gaji pun tak sebesar mana kan? Kan susah. Masuk neraka Dajjal. Tetapi nanti besok akhirat masuk syurga Allah. Itu tuan-tuan. Jadi Dajjal yang Nabi sebutkan itu memang akan ada Dajjal. Betul-betul Dajjal. Makhluk Allah Ta'ala yang dituliskan kat dahi dia kafara, kafir. Tetapi dia punya sign atau tanda-tanda Dajjal sudah ada sekarang. Tanda Dajjal, orang sekarang nak senangkan dunia, tak kisah halal haram. Tapi yang nak ikut perintah Allah, susah dia dalam dunia. Memang itu sudah ditentukan cara yang macam tu. Memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan, siapa yang nakkan akhirat pasti dia akan mencacatkan dunianya. Siapa yang nakkan dunia pasti dia akan mencacatkan akhiratnya. Maka kita buat pilihan mana satu kita nak. Sudah tentulah akhirat tempat kembali, kerana akhirat tu wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu lebih baik bagi kamu daripada dunia ini. Lebih baik, yang sangat banyak sekali baik. Ya, begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi ini pesanan ini semua adalah merupakan satu perkara yang dapat untuk menjadi persediaan kita. Dan yang keenam, menutup pintu harapan, membuka pintu bersiap menghadapi maut. Menutup pintu harapan. Manusia ini sekarang ni banyak meletakkan angan-angan. Harapan tu mana angan-angan. Cita-cita dia tinggi. Nanti nak buat itu, nanti nak buat ini, projek tu, projek ini. Banyak sangat dia punya otak kepala dia fikirkan tentang macam-macam untuk dunia. Sedangkan umurnya makin lama makin pendek. Dalam satu masa Nabi SAW membuatkan drawing ataupun lukisan di atas tanah. Nabi buatkan 4 segi kotak. Kemudian Nabi buat pada depan sahabat ni. Nabi beritahu, ini kotak. Kemudian tengah-tengah tu Nabi letak dot. Dan Nabi kata, kotak ini adalah ajal manusia. Dan tengah-tengah ni manusia. Mana manusia tak boleh lari daripada ajalnya. Sebab dia duduk kat tengah-tengah. Dan kemudian diletarikkan satu line straight sampai luar kotak. Tapi cita-cita manusia, angan-angan manusia melebihi daripada ajal dia. Umpamanya, ajal dia lagi 5 tahun nak mati. Tapi dia punya projek dia tu sampai 10 tahun, lagi 20 tahun. Padahal lagi 5 tahun nak mati dah. Habis ustaz kita ni takkan tak ada projek. Kita ada projek, tapi jangan jadi projek itu menjadi menghambat kita mentaati Allah. Itu kita jaga. Jangan sampai jadi penghalang kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Kita boleh buat rancangan, tapi rancangan tu bukan yang pertama, rancangan tu yang kedua. Yang pertama, rancangan kita dengan Allah Ta'ala. Apa rancangan kita dengan Allah? Nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang lawan nafsunya dan beramal untuk selepas mati. Itu orang bijak. Sebab apa? Dia nak balik dah. Dia tahu nak balik. Semua everybody akan balik. Jadi dia buatkan persiapan bekalan nak balik. Orang yang bodoh, al-ahmaq, man ittaba hawahu wa yatamanna 'ala Allah tamanniyan. Orang yang bodoh ialah orang yang mengikutkan hawa nafsu, ikut kehendak nafsu ikut. Kemudian berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak. Angan-angan, tak apalah nanti Allah masukkan aku dalam syurga. Tak apalah nanti Allah bagi aku lepas pada neraka. Tak apalah. Angan-angan tapi tidak ada usahanya. Itu orang yang bodoh Nabi kata. Itulah juga kita perlu ingat pada hari ini. Kita punya tujuan, matlamat kita, Ilahi anta maksudi wa ridha kamatul bi. Ya Tuhanku, engkau lah yang aku maksudkan dan keredaanmu lah yang aku tuntut. Jadi kita buat persediaan untuk kita nak menghadap Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kurniakan padaku kasih sayangmu dan ma'rifatmu. Kita nak menuju pada Allah Ta'ala. Kita nak balik pada Allah Ta'ala. Buatlah persiapan sebelum kita nak menemui ajal kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 6 perkara yang akan dihadapi oleh seseorang yang ialah yang nak mendekatkan diri pada Allah SWT. Bahkan tak mau dekat diri pada Allah pun akan Allah Ta'ala cuba. Macam sekarang COVID-19 ni. Bukan kata orang Islam, semua satu dunia pun. Yang tak Islam pun semua terkena juga. Tapi bagi orang Islam, ia sebagai satu rahmat. Kerana dia sedar, ini ujian Allah
dan ini Allah nak bawa aku dekat dengan dia. Alhamdulillah. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, 6 perkara ini yang telah disebutkan oleh Ibrahim Adham merupakan satu mutiara ya. Mutiara untuk menjadi renungan kita bersama. Ibrahim Al-Khawas, ini Ibrahim juga, tapi Al-Khawas. Al-Khawas ini yang special, maknanya seorang wali Allah lah ya. Nama Ibrahim juga. Berkata, ketika saya di tengah perjalanan tiba-tiba merasa lapar. Kemudian sampai ke Kota Arai. Kota Arai ini kat mana? Kat Asia Tengah tuan-tuan ya. Mungkin di kat negeri Uzbekistan atau Turkistan. Maka berkata dalam hati, di sini saya ada banyak sahabat. Maka jika saya bertemu, tentu mereka akan menjamu saya. Maka ketika telah masuk ke kota, tiba-tiba saya melihat perbuatan-perbuatan mungkar yang mana saya merasa berkewajipan harus nahi mungkar, mana mencegah kemungkaran. Tiba-tiba saya ditangkap dan dipukuli oleh orang-orang sehingga bertanya dalam hati, mengapa saya dipukuli orang padahal saya ini lapar? Tiba-tiba diingatkan dalam hatiku, engkau mendapat hukuman itu kerana engkau mengharap dijamu oleh sahabat-sahabatmu. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini orang-orang wali-wali Allah ni, dia punya, kita katakan darjat mereka ini, kalau sekiranya buat silap, dia dapat balasan instant, cash, itu jam juga. Kenapa? Allah tak nak simpan dia punya kesilapan bawa ke akhirat. Allah tak mau dia bawa balik salah. Dan Allah nak bawa dia balik ke akhirat dengan suci bersih. Jadi dapat balasan cash. Kita pula kalau boleh tak nak. Tapi kita tak sedar, kita buat dosa. Tapi akhirnya kita menyesal besok akhirat. Alangkah baik kalau sudah dihabiskan kat dunia balasan. Tapi itulah kita, ya Allah. Jadi ni penyakit COVID atau apa-apa masalah kita hadapi ni, ada hikmahnya. Allah nak bersihkan diri kita daripada dosa. Dosa kita dah banyak dah, lalai pun banyak sangat dah, semayang pun tak khusyuk-khusyuk lagi. Jadi kita ni Allah nak cucikan dengan kesusahan. Mudah-mudahan ke akhirat kita balik suci bersih insya-Allah. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, Ibrahim Al-Khawas ni menceritakan pengalaman dia. Dia musafir, dia pergi satu kota, nama kota Arai di Asia Tengah, dan dia tahu kota ni banyak sahabat dia, dan dia pun meletakkan harapan dia kepada kawan-kawan dia. Nanti kawan-kawan aku jumpa aku, pasti mereka akan jamu aku. Itu harapan pada orang, bukan harapan pada Allah. Ini su'ul adab, kurang adab dia. Kita, harapan kita, pergantungan kita hanya kepada Allah. Bukan pada siapa. Oh ni doktor ni, ini bagus doktor ni, ini ubat dia mesti sembuh sakit. Tidak. Oh ini vaksin ni bagus ni. Ini kita jadi ambil vaksin ni, jadi pelindung kita. Tak ada lagi COVID. Jangan cakap macam tu. Kita yang pelindung kita penyelamat kita, penyembuh kita, yang boleh melepaskan kita hanya Allah Ta'ala. Hanya. Yang lain itu hanya usaha kamu, tapi dia bukan penyelamat, dia bukan pelindung, dia bukan penyelesai masalah, dia bukan penyembuh. Tidak sama sekali. Nampak tuan-tuan? Akidah kita jangan terlepas ya. Kita ni kadang-kadang nak kejarkan keselamatan, nak kejarkan kesihatan, takut COVID, sampai lebih takut COVID daripada takut Allah. Na'udzubillah min zalik. Ingat tu ya, bahawa COVID tak boleh membunuh kita. COVID ini adalah makhluk Allah. Dia juga mengikut perintah Allah Ta'ala. Dan hanya Allah saja yang mengambil nyawa kita. Allah saja yang menentukan kita sakit atau tidak. Habis Ustaz, kalau gitu tak mau makan ubat lah. Kalau gitu tak mau ambil vaksin. Itu urusan dunia, itu syariat. Ya, kita lapar, kita makan. Tapi bukan makanan yang mengenyangkan kita. Kita sakit, kita ambil ubat. Tapi bukan obat yang menyembuhkan kita. Ingat tuan-tuan. Pergantungan kita hanya pada Allah. Jadi Syekh Ibrahim Khawas ni sudah manusia juga. Dia pun terasa, sahabat-sahabat aku banyak. Aku dah lapar ni. Mesti sahabat aku akan jamu aku. Tapi bila masuk dalam kota Rai itu, maka nampak adalah perkara maksiat. Dia sebagai seorang kekasih Allah ni, dia tak boleh tengok orang buat maksiat. Dia mesti cegah, nahi mungkar. Wa'mur bil urfi. Allah Ta'ala perintah. Suruhlah ya, berbuat baik dan cegah pada mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan kamu yang menyeru manusia pada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Jadi Ibrahim Khawas ni kata, ini tak boleh, ini haram, ini jangan buat. Orang pun tangkap dia, pukul dia.
orang pukul dia. Tapi hati dia berkata, kenapa ni orang pukul aku? Aku ni lapar, kenapa orang pukul pula? Maka dalam hati dia juga menjawab soalan hati dia. Soalan hati itu pada nafsu kita, pada diri kita. Dan yang kedua pula, jawapan tu datang daripada bisikan malaikat yang diutus oleh Allah. Apa dia? Engkau punya, inilah hukuman kau kerana engkau mengharap kepada orang, mengharap pada sahabat, tak meletakkan harapan kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Kita letakkan harapan kepada vaksin. Vaksin, dah semua dah vaksin. Okey, semua dah selamat. Tiba-tiba datang virus yang lain. Datang varian yang lain. Datang delta lagi. Alamak, lagi dahsyat lagi. Subhanallah tuan-tuan. Ya, kita jangan, akidah kita jaga. Ambil vaksin, tak ambil vaksin tu masalah masing-masing, ya. Ada orang nak ambil vaksin, silakan. Yang tak nak ambil vaksin, silakan. Tetapi akidah kita tetap hanya Allah yang penyelamat kita. Kalau ada goncang akidah kita, rugi kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah min zalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, rahimakumullah para jemaah sekalian, dalam hidup kita ni, kita nak menjadi hamba kekasih Allah. Kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi kita senantiasa syukur pada nikmat Allah dan janganlah kita menuntut Allah dengan apa kehendak kita, tapi kita menyerahkan diri kita pada Allah SWT. Dan orang yang selalu bersyukur akan Allah Ta'ala berikan dia lebih lagi, tambah lagi. Dan jaga adab kita dengan Allah. Jaga adab kita dengan guru kita. Jaga adab kita dengan sahabat kita. Jaga adab kita dengan masyarakat ramai. Dan apabila kita tak menjaga adab, Allah Ta'ala tarik. Kalau sekiranya orang yang awam ditarik tu ialah dengan diturunkan azab atas dia, dengan kesusahan. Tapi orang yang makrifat, yang dekat pada Allah, ahli ibadat, macam tuan-tuan sekarang, ditariknya, apa yang ditarik? Ditariknya tak ada rasa sedap dan manis dalam ibadat. Tak ada rasa khusyuk lagi dalam ibadat. Tak ada rasa nak lazat dengan Allah Ta'ala berdoa. Ini merupakan balak kepada orang yang beramal. Orang yang beramal, nikmat yang paling besar ketika dapat rasa khusyuk, khudu, dapat menangis, dapat merasakan titisan air mata. Itu nikmat yang besar bagi orang yang ahli ibadat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, harapan hidup kita bukan kepada manusia, bukan kepada siapa pun. Harapan kita hanya pada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah, He's the only one. Dia seorang. Apa dia? Dialah penyelamat. Dialah penyembuh. Dialah Tuhan yang disembah. Tak ada Tuhan melainkan dia. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah menentukan segala-galanya. Dialah di tangan dialah segala kuasa di atas muka bumi dan langit. Tak ada siapa lagi lebih daripada dia. Itulah Allahus Samad. Dan dialah tempat pergantungan. Kita bergantung kepada Allah. Mengharapkan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami lemah, kami dhaif, ya Allah. Kami selalu ditipukan oleh dahwa nafsu kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Rahman, supaya kami dapat jadi hamba yang kau ridai, Rahim. Maafkanlah kami atas kesilapan dan kesalahan kami dan kebodohan kami selama ini, ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dikuasai nafsu dan syaitan, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kalau kau sudah sampai masa nak ambil nyawa kami, ambillah setelah kami mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah dalam husnul khatimah. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sekarang berada di akhir bulan Zulhijjah dan di akhir tahun 1422 Hijrah. Hari Selasa yang akan datang 10 Ogos merupakan 1 Muharram, iaitu tahun baru 1423. Hari Senin malam Selasa merupakan malam tahun baru. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Senin tu kita berpuasa dan kita berpuasa juga pada 1 Muharram. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahawa siapa yang puasa akhir tahun dan awal tahun, diampunkan dosa dia yang 50 tahun. Masya Allah. Itu untungnya, ya. Puasa akhir tahun 30 Zulhijjah pada hari Senin ini yang akan datang 9 Ogos. Dan 10 Ogos 1 Muharram. Dan kita bacalah maulidin, kita bacalah doa akhir tahun. Doa akhir tahun, sesiapa yang membacanya,
sebelum maghrib, maka syaitan akan menangis kerana semua usaha penat lelah dia sepanjang tahun tu diampunkan Allah kepada hamba yang membaca doa akhir tahun. Dan selepas solat sunat maghrib, lepas maghrib, maka baca doa awal tahun. Sesiapa yang baca doa awal tahun, syaitan mengeluh, ya Allah, bagaimana aku nak menggoda hamba yang telah mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan lupa baca doa akhir tahun sebelum maghrib dan awal tahun selepas maghrib. InsyaAllah saya sendiri pun akan memimpin melalui FB saya, dan pada hari itu saya insyaAllah dengan izin Allah akan mengadakan majlis maulidi Rasul SAW daripada jam 5 petang sampailah kepada kita katakan pada pukul sebelum maghrib insyaAllah. Jadi pada tanggal 9 hari bulan Ogos kita akan mengadakan maulidi Rasulullah SAW jam 5 petang sampai 7 malam insyaAllah ya. Dan berserta dengan doa awal tahun dan akhir tahun insyaAllah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa pengajian kita malam ini merupakan daripada Masjid Al-Istighfar Pasir Ris ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita derma kepada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada di depan kita. Mudah-mudahan kita juga mendapat barakahnya insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Mohon ribuan maaf apa-apa salah silap saya dalam penyampaian saya. Yang mana benar itu daripada Allah. Yang salah silap pada kelemahan dan kebodohan dan kebebalan saya. Maaf banyak. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.